Tak, saya kat Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan. Oh, okey, 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 okey. Okey, tak apalah. Okey, jadi kita nak teruskan kelas kita. Cikgu pun dah mula rekod. Okey, Alisara, Fakrullah, Qayyim. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Adlan dekat sekolah dah belajar dah bab 2? Belum cikgu. Oh, belum. Bab 1 dah masuk dah? Dah. Dah. Kalau macam yang cikgu ajar tu rasa senang tak dekat sekolah masa nak cikgu ajar kat sekolah bab 1? Senang cikgu. Okey. Selalunya lah untuk ujian awal tahun ni dia lepas sebulan lepas raya, sebulan lepas raya. Ujian awal tahun nanti cikgu nak masing-masing bagi tahu cikgu dekat dalam grup dah belajar sampai mana. Boleh ke Adlan buat macam tu? Boleh. Nanti kan kalau dekat sekolah kan, okey, cikgu kamu kata ujian awal tahun, masa tu kamu stop sampai bab 3. Okey, bagi tahu terus cikgu, maksudnya cikgu akan fokus. Cikgu akan ada buka satu lagi kelas untuk persiapan ujian awal tahun. Kat mana dekat situ cikgu akan pastikan soalan-soalan tu lebih kurang. Cikgu ada target juga untuk ujian awal tahun. Okey, Farish. Farish boleh dengar ke suara cikgu Farish? Mana dah Farish? Okey, jadi semua orang cikgu nak dengar suara. Boleh ke cikgu nak teruskan lesson kita untuk hari ni? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi lesson kita hari ni cikgu harap masing-masing dah ready dengan buku tulis, buku modul dan kalau boleh buku teks. Ada 3 buku. Okey, jadi kalau suara cikgu dah jelas, dah nampak ke skrin cikgu share? Nampak. Nampak. Okey. Jadi hari ni kita akan masuk kepada bab baru. Bab ni adalah bab yang senang sahaja. Bab ni sejujurnya bab ni bukanlah bab yang susah. Bila soalan exam masuk bab 2, kamu kena bersyukur. Bab 1 tu kalau orang kata level kesusahan dia 7 bintang, kalau bab 2 ni level kesusahan dia 4 bintang. 7/10 untuk bab 1. Okey, sekarang level 2 4/10. Kenapa cikgu cakap senang? Sebab bab ni adalah benda yang kita ulang balik apa yang kita belajar masa dekat sekolah rendah. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan kepada bab 2. Bab 2 cikgu bagi tahu cikgu bagi tahu dulu apa yang cikgu nak ajar. Okey, yang kita akan proceed hari ini adalah bab 2. Bab 2 tentang bentuk piawai. Bentuk piawai. Apa tu bentuk piawai? Okey. Kalau siapa-siapa yang tak tahu bentuk piawai adalah satu bentuk yang mana dekat dalam kamu punya nombor, kamu akan nampak 10 kuasa berapa. Ni cikgu tunjuk dulu. Bentuk piawai ni macam ni tau. Bentuk piawai adalah salah satu bentuk kamu akan nampak ada perpuluhan dan ada 10 kuasa berapa. Ini nama dia bentuk piawai. Ni nama dia bentuk piawai. Kenapa kita kena belajar bentuk piawai? Okey, kita kena belajar bentuk piawai adalah untuk memudahkan sesuatu sebutan. Memudahkan sesuatu sebutan. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat sini. Masing-masing boleh tengok kat sini. Boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey. Sekarang yang cikgu tengah ajar, sekarang yang cikgu tengah tunjuk adalah kenapa kita kena belajar bentuk piawai.
Kenapa kita kena belajar bentuk piawai? Okey, dalam matematik selalunya semua orang fahamlah, matematik banyak sangat nombor. Ha, cakap duit kita ada RM10, okey, tak ada lagi bentuk piawai. Okey, duit kita ada RM10,000, tak ada lagi bentuk piawai. Okey, duit kita ada 10, ratus, juta, ribu, kat situ kita dah kena ada bentuk piawai. Sebab apa? Sebab kita punya nilai tu terlalu banyak ataupun terlalu kecil. Bentuk piawai kita nak memudahkan satu sebutan dalam matematik apabila nilai tu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okey, jadi bila orang tanya kat sekolah kan, kenapa belajar bentuk piawai? Okey, yang pertama bentuk piawai adalah untuk memudahkan sebutan nombor. Memudahkan sebutan nombor. Jadi bila sebutan nombor tu mudah, kita boleh senang faham. Kita boleh senang buat calculation. Kenapa cikgu cakap susah ke satu sebutan nombor tu? Okey, kita akan tengok contoh yang cikgu bagi tahu. Jarak di angka selepas misalnya jarak di antara dua bintang cakrawala. Cakrawala. Okey, panjang tu. Diukur dengan unit tahun cahaya. Tahun cahaya ialah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam satu tahun. Okey, kamu kena faham kalau dekat luar jarak antara planet dunia, planet bumi, contoh planet bumi dengan planet Marikh. Marikh kan sebelah bumi kan. Kita nak ukur jarak antara planet, kita tak pakai meter, kita tak pakai kilometer, kita tak pakai sentimeter. Jadi kita pakai cahaya. Satu tahun cahaya. Maksudnya dekat situ kalau kita nak faham jarak dia adalah satu tahun cahaya tu, cahaya ni bergerak. Kamu kena faham, cahaya ni bergerak. Kalau kamu nak tengok cahaya tu bergerak, laju tak laju, kamu boleh tengok peti. Masa peti menyambar, oh itu cahaya tengah bergerak. Jadi laju cahaya ni bergerak. Jadi kalau kita nak faham macam mana pergerakan cahaya ni, kita tengok ayat ni. Satu tahun cahaya adalah sama dengan 9,500,000,000,000,000,000 kilometer. Jadi, jadi cikgu ulang balik. Jadi ini diukur dalam keadaan cahaya. Dalam keadaan cahaya. Jadi kalau kita nak pakai, kilometer, kita nak kena sebut nombor ni. Kita nak kena sebut 9,500,000,000,000,000,000 kilometer. Jadi satu tahun cahaya. Satu tahun cahaya adalah sama dengan 9,500,000,000,000,000,000,000 kilometer. Jadi payah kamu nak sebut. Benda ni terlalu besar. Okey, misal kata cikgu, kalau kat sini dia dah cakap 9.5 juta kilometer. Okey, 9.5 juta kilometer. Jadi dekat sini dia dah ringkaskan. Dia ringkaskan dalam keadaan juta. Tapi kamu nak masuk macam mana calculation kalau dia juta? Jadi dekat situlah bentuk piawai ambil alih. Bentuk piawai ambil alih. Sebagai contoh cikgu tukarkan 9,500,000,000,000,000,000 kilometer kepada bentuk piawai. Kalau kamu nak tengok 9.5 juta ada berapa, 10 kuasa berapa, kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, yang kamu nampak dekat atas ni bila cikgu tukarkan kepada bentuk piawai, sebab cikgu nak masukkan dalam calculation dalam matematik, okey, 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Jadi bila kita dah buat macam ni, kita boleh senang untuk kira. Kalaulah dia just dalam bentuk biasa macam ni, bila ada cikgu ke, bila ada sesuatu yang berlaku dalam kajian kita ke, kita kena tambah, kita kena tolak, kita kena darab, kita kena bahagi. Payah sebab banyak sangat nombor kosong dekat belah belakang. Jelas ke semua kenapa kita kena belajar bentuk piawai ni? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Maksudnya bila nombor tu terlalu besar,
Macam ni, 9,500,000,000 ni. Bila kamu nak masukkan dalam calculation, kamu nak buat calculation guna 1 tahun cahaya ni dalam kilometer. Dan kamu akan berlaku kekeliruan sebab nombor dia terlalu banyak. Jadi bila kita nak mudahkan pengiraan kita, ahli matematik dia buat satu bentuk supaya kita punya calculation lagi nampak. Jadi dekat sini dia buat satu bentuk piawai nama dia. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia standard form. Jadi bila dah standard form maksudnya bukanlah kita menidakkan kosong-kosong kat belakang ni. Kita namakan dia dalam 10 kuasa berapa. Sebab 10 kuasa 12 kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat balik nilai kosong ni. Tak apalah, yang ini nanti cikgu akan ajar cara nak tukarkan bentuk piawai dan cara nak faham bentuk piawai tu. Dekat sini cikgu just nak nampak supaya kamu boleh faham kenapa ada tajuk bentuk piawai. Cikgu nak dengar suara lagi sekali. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu akan terangkan apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, dalam bentuk piawai, sebelum kita belajar buat bentuk piawai, kamu akan cikgu ajar tentang angka bererti. Cikgu akan ajar kamu tentang angka bererti. Cikgu ingat cikgu nak pecahkan kita punya kelas kepada 2. Minggu ni cikgu akan ajar angka bererti, minggu depan cikgu akan ajar bentuk piawai. Okey, dalam angka bererti ni ada apa? Angka bererti dalam ni dia ada beberapa perkara, iaitu kita akan belajar operasi. Kita akan belajar mengenal angka yang bererti. Kita akan belajar nak kenal cara angka bererti. Kita akan belajar juga cara mengira angka bererti. Kemudian lepas tu kita akan pergi kepada operasi. Operasi untuk angka bererti memang dia tak boleh lari. Operasi dia tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, jadi hari ni mungkin cikgu akan fokus kepada angka bererti sahaja. Okey, jadi kamu boleh cek sama ada dekat depan ni nanti dah belajar kamu boleh cek, aku faham tak angka bererti ni. Okey. Sebab bila cikgu nak ajar bentuk piawai, kamu kena faham dulu angka bererti ni. Kamu kena faham elok dulu angka bererti. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada bentuk piawai. Bentuk piawai kita akan pergi minggu depan lah, minggu depan. Okey, jadi hari ni kita akan belajar angka bererti sahaja. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi kita akan pergi kepada angka bererti. Angka bererti. Angka ni, ada orang tak faham angka padahal dia dah memang belajar bahasa Melayu. Angka ni maksud dia nombor. Maksud dia nombor. Bererti. Bila cikgu cakap, apa yang kamu faham pasal bererti? Durani, cikgu nak tanya Durani. Apa yang Durani faham bila Durani ada orang sebut pasal bererti? Durani tahu? Macam maksud ke? Macam maksud. Tahu? Tak. Bererti, contohlah Durani. Mak ayah Durani bererti tak untuk Durani? Ada bererti tak untuk Durani? Mak ayah kita. Mak ayah kita ni bererti tak untuk kita? Tahu tak? Adlan, cikgu nak tanya Adlan. Adlan, mak ayah Adlan bererti tak untuk Adlan? Macam mana cikgu nak ni? Okey. Cikgu nak tanya siapa ni? Qayyim. Qayyim ada ke kat situ, Qayyim? Ada. Qayyim. Mak ayah Qayyim bererti tak untuk Qayyim? Apa tu? Ya. Ya, bererti. Bererti ni
kita tak cakap dekat angka sahaja. Bererti contohlah kita suka sangat dekat orang, kita jatuh cinta dekat orang tu. Kita nak cakap engkau sungguh bererti untuk aku. Okey, bererti ni semua orang maksud bererti ni ada nilai. Ada nilai, ada value. Dia ada harga dia. Maksudnya bila orang cakap mak ayah kita tu bererti ke tak? Mak ayah kita tu bererti. Sebab mak ayah kita ada harga yang tinggi untuk kita. Jelas ke semua tentang maksud bererti? Boleh faham? Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Hello. Jelas. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Aduh, kenapa ni? Diam-diam je semua ni. Okey. Jadi dekat sini sekarang, apa yang kita faham daripada perkataan angka bererti? Nah, yang kita kena faham sekarang adalah kita nak cari nombor yang ada nilai. Nombor yang ada nilai. Ada ke nombor yang tiada nilai? Ada. Ada je nombor yang tiada nilai. Sekarang kita nak kira kalau dalam sesuatu pengiraan tu, kita nak nampak nombor tu ada nilai ke tak? Kalau ada nilai, berapa nilai dia? Okey. Jadi tu fokus kita. Jadi bila kita cakap pasal angka bererti, cikgu akan pecah kepada dua bahagian. Untuk nombor dia ada dua. Satu, dia bercakap tentang nombor perpuluhan. Nombor bulat lah, nombor bulat. Ataupun nama lain dia integer. Integer. Integer ni nombor biasalah. Nombor yang tiada titik perpuluhan dan tiada pecahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan bercakap tentang nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan dekat sini dia ada titik perpuluhan. Jadi yang pertama kita pergi kepada nombor bulat. Kita pergi kepada nombor bulat. Okey, dah ready ke belum ni semua? Lemah ni, cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke? Okey. Janganlah layu. Sedih cikgu nanti. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan belajar tentang angka bererti. Okey. Jadi yang pertama sekali untuk mengenal angka bererti, kita akan fokus kepada integer. Kita nak tahu angka bererti yang nombor adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cikgu bagi tahu kamu. Yang 1 hingga 9, 1 hingga 9 semua ada nilai. Semua ada nilai. Yang jadi masalah sekarang, kita nak kena tentukan angka bererti tu ada nilai ke tak adalah hanya pada nombor kosong. Nombor kosong. Sebab apa? Sebab kosong ni kita nak tahu dia bernilai ke tak, dia bergantung kepada kedudukan nombor kosong tu. Bergantung kepada kedudukan nombor kosong. Kalau cikgu cakap macam ni, 015. Maksudnya dekat sini kita baca dia 15. Jadi bila kita baca dia 15, bila kosong dekat depan, kita kena faham. Kita kena faham. Kosong yang dekat depan ni, dia tiada nilai. Dia tidak efek pun pada nilai 15 tu. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kalau cikgu letak pula. Okey, ambil 105. Bila cikgu letak kosong dekat tengah. Bila cikgu letak kosong dekat tengah, dia jadi 105. Rasa-rasa kosong dekat tengah ni ada nilai tak semua? Ada nilai tak? Ada. Ya, kosong dekat tengah tu dah mula ada nilai. Sebab dia termasuk dalam pengiraan 105. Kalau kamu menidakkan kosong dekat tengah ni, kamu nak cakap 15 ke? Tak boleh. Kamu tak boleh cakap dia 15. Jadi, bila kosong di tengah, kamu kena faham satu benda. Bila kosong di tengah, kamu kena faham satu benda. Kosong tu ada nilai. Kosong tu ada nilai.
Cikgu ulang. Kalau dekat 015, bila dia di awal, kosong berada di awal integer, dia adalah tiada nilai. Dia tiada nilai. Tapi bila cikgu pindahkan kosong tu berada di tengah-tengah 1 dan 5, jadi dekat sini dia di tengah. Dia di tengah. Jadi dekat sini dia ada nilai. Okey. Dan akhir sekali kita akan pergi kepada 150. Fokus kepada kedudukan kosong. Yang pertama cikgu tunjuk dekat awal. Yang kedua cikgu tunjuk dia dekat tengah. Dan yang ketiga cikgu nak tunjuk dia di akhir. Dia di akhir. Okey, dia di akhir, kosong dekat akhir ni, kosong dekat akhir ni, dia boleh jadi mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Jadi untuk kosong yang terakhir, dia boleh jadi bergantung. Dia bergantung. Nanti cikgu ajar. Kita akan buat latihan sama-sama ni. Okey, jadi cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Kita tengah belajar mencari angka bererti. Yang kita punya fokus sekarang adalah untuk nombor-nombor integer. Nombor-nombor bulat. Okey, jadi yang menentukan angka bererti kamu jangan salah faham. Nombor 1 sampai 9 semua ada nilai. Kalau kamu nampak nombor tu 1, 2, 3, 4 sampai 9, dia memang akan ada nilai. Yang menjadi kekeliruan adalah nombor kosong sahaja. Sebab apa? Sebab nombor kosong dia bergantung kepada tempat dia. Dia bergantung kepada tempat dia. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, cikgu nak tunjuk dekat depan ni. Kalau kita tengok dekat sini, 015, 015, kita nak kira angka bererti, kita mula kira daripada 1. Okey, berapa angka bererti? Angka bererti kita sebut sebagai AB, A.B. A untuk angka, B untuk bererti. Jadi, kalau dekat soalan 015, dekat sini kita akan kira 1 dengan 5 sahaja sebagai angka bererti. Jadi, untuk soalan nombor 1, dia ada 2 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, nombor 2, dekat tengah. Cara nak kira dia, bila kosong dekat tengah, kosong tu kamu kena kira sekali. Okey, 1, 2, 3. Jadi, nombor 2 dia boleh jadi 3 angka bererti. Okey, tengok kepada 2 ni, kalau kosong tu dekat awal, memang awal-awal kamu tolak. Dia tak termasuk dalam angka bererti. Kalau kosong tu dekat tengah, dia mesti ambil sebagai angka bererti. Dan akhir sekali kita akan pergi kepada nombor 3. Untuk nombor 3, kalau kamu tengok kosong tu berada di akhir, dia bergantung. Kenapa cikgu cakap dia bergantung? Okey, bila kosong dia dekat akhir, 150, dekat sini kamu boleh kira 1, 2. Dia boleh jadi jawapan ni boleh jadi 2 angka bererti. Tapi, bila dia kosong dekat akhir, dia boleh masuk juga. Kosong ni boleh masuk juga dalam pengiraan. 150, dia boleh jadi 3 angka bererti juga. Jadi, untuk soalan nombor 3, dia boleh ada 2 jawapan. 2 dengan 3 angka bererti. Jelas ke semua? Contoh yang cikgu tunjuk kat depan, boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey, kalau tak faham juga, kita akan pergi kepada sesi contoh. Jangan risau, ini baru penerangan. Ini baru penerangan. Okey, kita akan pergi kepada sesi contoh. Okey, untuk sesi contoh dekat sini, cikgu hanya pergi kepada nombor-nombor integer. Yang ni kamu tengok dekat sini, yang ni kita akan pergi kepada buku teks. Cikgu tak cari buku lain sebab kamu akan jumpa buku teks. Masing-masing dah ready dah? Cikgu nak pergi kepada sesi contoh. Dah. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini kita dalam keadaan sesi contoh. Sesi contoh. Okey. Cikgu ulang balik. Ni cikgu terus tunjuk jawapan. Cikgu terus tunjuk jawapan.
Tadi sesi penerangan. Sekarang cikgu pergi kepada sesi contoh. Okey, sekarang kita nak cari angka bererti. Maksudnya nombor yang ada nilai. Nombor yang ada nilai. Okey, jadi sekarang ni kita nak bilang ada berapa nombor yang ada nilai tu. Okey. Okey, jadi dekat sini yang pertama sekali kita pergi kepada integer. Kita pergi kepada nombor bulat dulu. Okey. Untuk integer kita tengok 2763. Cikgu akan tunjuklah 2763. Okey, dia cakap 4 angka bererti. Kenapa dia cakap 4 angka bererti? Sebab yang pertama A 2763 dia tak ada nombor kosong. Dia tiada nombor kosong. Semua nombor 1 hingga 9. Nombor 2, nombor 7, nombor 6, nombor 3. Jadi dah sah-sah dekat situ semuanya angka bererti. Jadi cara nak kira, kamu kira daripada 2. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. Jadi kamu jangan pelik pula sebab dekat sini tiada nilai kosong dan semuanya nombor ada 2763. Jadi nombor A, soalan nombor A kita ada 4 angka bererti. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kalau ada soalan nak bagi tahu tanya tau. Okey, kita pergi kepada soalan B. 5008. 5008. Okey, kita nak kira dia punya angka bererti. Kamu tengok kedudukan kosong ni. Kedudukan kosong dia berada di tengah. Bila dia berada di tengah, kamu kena faham, kosong tu termasuk dalam angka bererti. Kamu tak boleh menidakkan dia. Jadi dekat sini, cara nak kira dia 1, 2, 3, 4. Jadi, sebab itulah dekat soalan B ada 4 angka bererti. Jelas ke semua untuk soalan B? Boleh faham ke? Boleh. Okey, Okey, soalan C, 7409. Jadi, kamu just perhatikan kedudukan kosong. Kalau kosong berada di tengah, kamu wajib ambil dia sebagai bilangan angka bererti. Jadi, dekat sini kita kira 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. Jadi, untuk soalan C, sebab tu jawapan dia ada 4 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi soalan D adalah pada soalan D. Untuk integer apabila kosong berada di belakang. Kosong di belakang. Jadi kosong di belakang, kenapa cikgu cakap dia bergantung? Okey. Yang pertama sekali, 15000 kita baca nombor yang tak ada kosong, iaitu nombor 1 dengan 5. Jadi nombor 1 dengan 5 ni kamu wajib ambil dia sebagai angka bererti. Kamu mesti ambil dia. Jadi sebab itulah nombor untuk angka bererti bagi soalan D paling minimum adalah 2. Sebab dia boleh kira 1 dengan 5 sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh faham ke? Okey, baik. Okey, jadi bila kita nak mula kosong ni, kita nak kira kosong ni, cikgu tambah lagi 1 angka bererti cikgu. Yang ni baru 2. 1, 2. Cikgu tambah lagi. Cikgu just masukkan kosong yang pertama sebagai 3. Jadi bila cikgu masukkan kosong yang pertama sebagai angka bererti, dia punya bilangan, cara kira dia ada 1, 2, 3 angka bererti. Sebab tu soalan D2 dia ada tunjuk 3 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kamu kena bacalah. Kalau 3 angka bererti dia kata ratus terhampir. Kenapa ratus? Sebab ada 2 nombor kosong. Kalau ada 2 nombor kosong maksudnya dia dalam keadaan ratus. Kalau tadi ada 3, kenapa 2 angka bererti? Dia dalam keadaan ribu. Kenapa ribu? Sebab dia ada 3 nombor kosong. Kan kalau kamu bacakan 10. Ni sa. Sa tak ada. Okey, puluh ada 1 kosong. 100 ada 2 kosong. Ni ratus. 1000 ada 3
kosong. Jadi dekat sini dia dalam keadaan ribu. Okey. Jadi itulah maksud dia, ribu ratus. Okey, sekarang cikgu nak masukkan pula kosong yang seterusnya ke dalam kita punya angka bererti. Dia akan jadi 4 angka bererti. Sebab tu dia boleh jadi 4 angka bererti. Jadi tinggal berapa kosong? Ada 1 kosong. Sebab itulah bila 1 kosong dia dalam keadaan puluh. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Jelas. Okey. Last sekali cikgu masukkan kosong yang terakhir dalam kita punya angka bererti. Dia akan jadi 5 angka bererti. Cumanya dekat sini tak ada dah baki kosong. Bila tak ada dah baki kosong, kejituan dia dalam sa yang terhampir. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Jelas. Okey ke? Okey, baik. Okey, jadi ini sesi contoh. Cikgu harap faham. Untuk mengira angka bererti bagi nombor integer yang hanya kamu perlu confuse adalah apabila kosong di belakang. Dan dia boleh senang je. Bila dia letak kosong dekat belakang, kalau dekat kosong dekat belakang, kamu boleh tulis dia berapa angka bererti. Kamu boleh ambil dia semua, dia jadi 5. Kamu boleh ambil dia 4. Kamu boleh ambil dia 3. Dan paling minimum kamu kena ambil dia 2. Sebab dekat sini nombor 1 dengan 5 dia bukan kosong. Dia memang kita kena ambil sebagai angka bererti. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu kat sini? An Alisara ada nak tanya cikgu tak kat sini? Cikgu. Ya, nak tanya apa tu? Jadi semua jawapan betul lah. 2, 3, 4, Ya. 5. Semua jawapan tu betul. 2, 3, 4, 5. Jelas? Jelas. Okey. Ya. Okey, kita akan proceed kepada latihan untuk integer. Okey, jadi dekat sini daripada contoh yang cikgu bagi tadi, cikgu akan bagi lagi satu contoh. Cikgu tak nak ada yang salah. Cikgu tak nak ada yang salah. Lepas ni kita nak buat beberapa latihan. Ni dah bundakan. Kejap Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan 1 ABC. Tak naklah. Okey. Cikgu nak daripada contoh yang cikgu terangkan ni, kamu cuba buat soalan 1 ABC. Nyatakan angka bererti bagi nombor-nombor tersebut. Okey, cuba selesaikan soalan ABC, ambil gambar hantar dekat cikgu. Boleh ke semua? Boleh ke? Nak dengar suara Boleh. sikit? Okey. An Alisara, boleh buat tak tu? Hantar kat cikgu Dah siap hantar kat cikgu. Adlan, rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Hantar kat cikgu hantar kat WhatsApp. Cikgu tunggu.
Okey, 1 minit lagi. Dapat buat tak ni semua? Soalan 1 ABC dapat buat tak? Qayyim dapat buat tak 1 ABC? Dapat. Cikgu ke tengah buat lagi? Adlan dapat buat tak tu Adlan? Sekejap cikgu, lagi satu soalan. Okey. Wafiuddin dapat buat tak tu? Cikgu, saya pun masuk cikgu. Oh ya, nanti cikgu terang Fakrullah dapat buat tak tu? Dapat cikgu. Okey. Kai dapat buat tak tu Kai? Okey, dah ada hantar kat cikgu. Okey, Durani dapat buat tak tu Durani? Durani dah hantar kat cikgu Okey, bagus. Okey, jadi baguslah cikgu akan mula selesaikan soalan 1 A, B, C. Okey, jadi masa kita bergerak dan cikgu akan mula selesaikan dekat depan lah. Okey, jadi yang kita nak buat sekarang mencari angka bererti. Kita nak cari angka bererti nombor yang ada nilai. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor-nombor yang dalam keadaan integer. Dia boleh jadi dua. Satu integer, satu perpuluhan. Sekarang ni kita nak pergi kepada nombor yang ada integer. Okey. Jadi kita akan tengok kepada nombor 1A. Soalan 1A 2600. Okey. Bila kita pergi dekat sini, kita baca elok-elok. Dekat sini 2 dengan 6. 2 dengan 6 ni dia memang dalam keadaan angka bererti. Dia memang ada nilai. Nombor 2 dengan nombor 6 ni dia memang ada nilai. Jadi yang paling minimum dekat sini kalau kamu tulis 2 angka bererti dah betul dah. Tapi kalau dia ada kosong dekat belakang, kamu nak mula ambil 1 kosong dekat sini, kamu akan kira dia 1, 2, 3. Siapa yang tulis 3 angka bererti pun dikira betul. Dan yang terakhir, cikgu ambil semua kosong. Jadi cara kira dia 1, 2, 3, 4. Siapa buat 4 angka bererti pun betul. Ini jawapan untuk 1A. Dia ada banyak jawapan kalau kosong berada di belakang. Jelas ke semua? Boleh faham 1A? Boleh faham ke semua soalan 1A? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi pula kepada soalan 1B. 30,004. Jadi, kosong tu kalau dia dekat tengah, sekarang ni yang betul-betul ada nilai sekarang 3 dengan 4. Jadi, kosong tu berada di tengah-tengah. Bila kosong berada di tengah-tengah, kosong tu semua kena masukkan dalam kiraan angka bererti. Jadi, cara nak kira dia 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini kita cakap dia 5 angka bererti. Siapa buat 5 angka bererti betul? 5 angka bererti je. Dia tak boleh jadi 6, dia tak boleh jadi 7. Dia tak boleh jadi 4, dia tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Tu dia punya dekat B. Jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Boleh. Okey. Akhir sekali soalan C. 4,000,6,0,0. Jadi kita tengok apa nombor yang ada nilai. Nombor yang ada nilai sekarang adalah 4 dengan 6. Jadi kita tengok ada kosong di tengah-tengah antara 4 dengan 6 ni. Jadi dekat sini semua terlibat sebagai angka bererti. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini dia boleh jadi 5 angka bererti. Tapi bila kamu nak ambil 1 kosong dekat belah belakang, dia mula menjadi 6 angka bererti. Dan kamu nak ambil habis full kosong dekat belakang, dia akan jadi 7 angka bererti. Siapa yang buat 5 betul, siapa yang buat 6 betul, siapa yang buat 7 betul.
Jelas ke semua untuk soalan A, B, C? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi soalan integer. Integer ni maksudnya nombor bulat yang kamu kena hati-hati bila kosong di belakang sahaja. Kosong dekat tengah memang kamu dah kena ambil dah. Jadi kosong dekat belah belakang, kalau kamu ambil sampai sini, dia akan jadi 6 angka bererti. Kalau kamu ambil sampai habis, dia jadi 7 angka bererti. Sebab tu bila cikgu cakap kosong di belakang, bergantung kepada soalan. Macam mana semua? Jelas? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Jelas. Ayo, mana orang ni? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Takut dah layu dah. Okey, habis dah. Integer dah selesai. Cikgu dah habis dah ajar integer. Okey. Jadi, cikgu nak bagi tahu kamu, cikgu nak rumuskan dekat kamu, integer ni kamu jangan pening-pening. Kamu jangan pening-pening. Yang kamu kena, apa orang kata, yang kamu kena hati-hati bila kosong dekat belakang je. Okey, kemudian dalam angka bererti, kita nak cari nombor yang ada nilai bererti. Kita nak cari nombor yang ada nilai, dia boleh jadi dalam keadaan nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan dia lebih kurang macam angka bererti. Dia lebih kurang macam nombor integer. Jadi dekat sini kamu janganlah pening pula. Kamu janganlah pening pula. Okey, cikgu akan tunjuk dekat nombor perpuluhan pula. Kita akan pergi kepada sesi penerangan. Okey, sesi penerangan untuk nombor perpuluhan. Okey, kosong di depan, bila kosong dia berada di depan, dia tidak dikira sebagai angka bererti. Tidak dikira sebagai angka bererti. Okey, jadi bila dia kosong di tengah akan dikira sebagai angka bererti. Nampak? Kosong dekat tengah ni dikira sebagai angka bererti. Dan yang terakhir, kosong di belakang. Kosong di belakang mesti dikira sebagai angka bererti. Dia tak macam integer. Dia tak macam integer. Kalau dia tulis ada 2 kosong, dua-dua kosong ni kita kena ambil dalam kiraan angka bererti kita. Okey. Jadi dekat sini kita fokus untuk nombor perpuluhan. Tengah dengan belakang mesti dikira. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, kita pergi kepada soalan E, soalan F, soalan G, soalan H. Soalan E, F, G, H. Okey, sekarang cikgu akan buat. Okey, soalan E. Yang pertama sekali 0.7803, kosong bila dia berada di depan kita tak perlu nak kira dia angka bererti. Tapi bila dia berada di tengah, dia termasuk dalam kiraan angka bererti. Jadi dekat sini jawapan dia. Cara kira dia kita mula. 1, 2, 3, 4. Soalan E ada 4 angka bererti. Untuk soalan E, boleh faham? Okey ke? Boleh. Okey, soalan F. Kita pergi kepada soalan F. 0.0809. Okey, kosong dekat depan. Dia tak dikira sebagai angka bererti. Bila dia mula kira? Bila kamu nampak nombor lain. Oh, nombor 8. Kamu dah kena kira dia. Jadi, 8 dan 9 dia adalah memang angka bererti. Jadi dekat sini kosong ni berada di tengah. Jadi dia termasuk dalam angka bererti. Cara kira dia 1, 2, 3. Jadi dekat sini kita ada 3 angka bererti. Itu soalan F. Itu soalan F kita. Jelas ke semua cara cikgu buat untuk F? Boleh faham? Boleh. Okey. Soalan Boleh. G. 1, 2.051. Jadi kat sini kamu jangan pening.
Kat sini bila kamu tengok kosong dan kosong tu berada di tengah, kamu kira je semua. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi soalan G kita ada 5 angka bererti. Dan yang terakhir adalah soalan H. 1.2700. Untuk soalan H, dia tak boleh ada banyak jawapan. Kalau dia integer, dia boleh ada banyak jawapan. Tapi bila dia dalam keadaan perpuluhan, kamu kena ambil semua kosong dekat belakang termasuk kepada angka bererti. Jadi cara kira dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita ada 5 angka bererti. E, F, G, H. Jelas ke semua? Soalan E, F, G, H cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada unit keunikan untuk nombor angka bererti. Cikgu akan pergi kepada keunikan untuk angka bererti. Okey. Okey, kalau integer, kamu tengok, kalau integer, kalau cikgu buat, kita pergi kepada kosong di belakang. Kosong di belakang. Kalau cikgu tulis 15700, dekat sini dia boleh ada banyak jawapan. Dia boleh ada 3 angka bererti. Dia boleh ada, ni 3 1, 2, 3. Dia boleh jadi 4 angka bererti. Dan dia boleh jadi 5 angka bererti. Ini kalau integer. Kalau nombor perpuluhan, kalau nombor perpuluhan, apabila kosong di belakang, kamu mesti kena ambil. Contoh, cikgu tulis 15.700. Okey, kamu tak boleh nak buat macam integer ni. Kamu boleh terus ambil dia. Jadi dekat sini, kamu terus kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk perpuluhan, dia boleh jadi 5 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi kena fahamlah. Integer bila kosong di belakang, dia ada banyak jawapan. Dia ada banyak jawapan. Okey. Tapi untuk perpuluhan, dia boleh ada satu jawapan sahaja. Satu jawapan sahaja. Untuk perpuluhan, dia ada keunikan dia juga. Keunikan dia juga adalah, okey, cikgu nak tanya kamu. Kalaulah soalan ni 5.7000, adakah cikgu ubah nilai ni dengan ni? Cikgu ubah. Kalau cikgu tambah kosong dekat belakang, cikgu ubah ke nilai dia 15.7 tu? Cikgu ubah ke nilai dia? Ubah. 15.7. Sini 15.7. Sini pun 15.7. Cikgu just tambah kosong je dekat belakang. Cikgu tak ubah pun nilai dia. Okey, jadi keunikan untuk nombor perpuluhan, kamu boleh tambah kosong. Boleh tambah kosong ikut soalan lah. Ikut soalan. Maksudnya kalaulah untuk nombor perpuluhan, kamu boleh jadikan dia 6 angka bererti. Kamu boleh jadikan dia 7 angka bererti. Macam mana kamu jadikan dia 6? Kita just tambah kosong dekat belakang. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab nilai dekat sini dibaca 15.7. Sini pun 15.7. Kalau cikgu nak jadikan dia 7 angka bererti, boleh ke? Boleh. Dekat sini 15.7, cikgu tambah je kosong dekat belakang. Kosong, kosong, kosong. Dia dibaca tetap 15.7. Cumanya dekat sini angka bererti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 angka bererti. Kita tak ubah pun nilai dia. Nilai dibaca tetap 15.7. Jelas ke semua untuk perpuluhan? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Tapi jangan buat macam bagus. Jangan buat macam tu dekat nombor. Dekat sini 15.700, kamu pergi ubah 15.700, kamu pergi tambah lagi 1 kosong. Ini nilai dia
nilai dia 15,700. Tapi bila kamu tambah lagi satu kosong, kamu dah ubah nilai dia. Dekat sini dibaca 157,000. Jadi dekat integer tak boleh tambah kosong dekat belakang. Yang boleh tambah kosong dekat belah belakang adalah nombor perpuluhan sahaja. Jadi bila soalan tu minta angka berti bagi nombor perpuluhan, kamu boleh adjust dia dengan menambah nilai kosong dekat belah belakang. Jelas ke semua? Cikgu nak tanya, jelas ke? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Masih follow up lagi kan? Cikgu nak dengar suara sikit. Masih follow up lagi ke? Masih lagi, Cikgu. Masih lagi. Okey, baik. Okey, jadi daripada integer perpuluhan jadi bila kosong dekat depan dan kosong di tengah, kosong di depan sebagai angka berti. Tak kisah di dalam keadaan integer ke perpuluhan ke, memang kita tolak. Manakala kosong di tengah memang kita akan ambil dia sebagai kiraan angka berti. Cuma yang berbeza sedikit antara integer dan perpuluhan di sini adalah apabila kosong berada di belakang. Kalau integer, soalan kosong di belakang, dia ada banyak jawapan. 3, 4, 5. Nampak? 3, 4, 5. Ada banyak jawapan kat belakang. Tapi untuk perpuluhan, dia boleh ada satu je jawapan. Ada satu je jawapan. Cumanya, dekat belah perpuluhan, kamu boleh adjust. Kamu boleh tambah kosong dekat belakang. Kalau dia minta 6, kamu boleh tambah kosong. Kalau soalan tu minta jadikan dia 7 angka berti, kamu boleh tambah kosong. Ini keunikan untuk nombor perpuluhan. Cuma perpuluhan ada satu jawapan sahaja. Ini ada banyak. Untuk integer kamu tak bolehlah tambah kosong sebab kamu ubah nilai. Tadi dekat sini duit orang tu ada 15,700. Tiba-tiba jadi 157,000. Tak gembira dia. Okey. Okey, tapi kalau perpuluhan kamu jangan pening pula. Kenapa kita boleh tambah kosong dekat belakang? Sini dibaca 15.7. Sini dibaca 15.7. Sini pun 15.7. Nilai dia adalah nilai yang sama. Yang ni nilai dia kalau kamu tambah kosong dekat belakang, kamu ubah nilai dia. Kalau untuk perpuluhan, kamu tambah kosong dekat belah belakang, kamu tak ubah nilai dia. Okey, sekali lagi semua. Jelas ke semua? Boleh faham cara nak kira angka berti? Boleh. Okey, baik. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Okey, bagus. Seorang je cakap senang, mana lagi yang lain ni? Susah ke senang yang lain? Senang. Bagus. Wafiuddin, boleh follow lagi? Boleh, Cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini, cikgu buka modul soalan 15. Cuba cek dalam muka surat kamu, muka surat 15, sama ke lain kita punya soalan? Sama ke lain? Ke lain? Ada yang sama, ada yang lain ke? Wafi ada buku tak tu? Lain. Lain. Okey, kalau lain, buat yang cikgu tunjuk dekat depan. Ambil buku tulis. Okey, just tulis berapa angka berti. A ada berapa angka berti. B ada berapa angka berti. C ada berapa angka berti. Buat sampai O. Boleh ke semua? Buat sampai O. Boleh. Okey, senang je. Tak ada kiraan pun. Kamu jangan cakap, cikgu banyaknya kena buat. Tak, benda ni tak ada kiraan pun. Benda ni tak ada nak kira-kira pun. Just kamu tengok, terus dapat jawapan. Okey, jadi cikgu bagi masa 5 minit, cuba selesaikan.
Buat Wafi. Boleh buat tak agak-agak sekarang ni? Boleh go. Okey. Hantar kat cikgu hantar kat cikgu Alisara dapat buat tak tu? Dapat, cikgu. Okey. Okey, 3 minit lagi. 2 minit lagi. Hantar kat cikgu Adlan dapat buat tak tu Adlan? Dah hantar you. Okey, baik. M dan N saya terbalik. Okey, baik.
Okay, Anak Alisara dah hantar. Fakrullah dapat buat tak tu Fakrullah? Dapat cikgu sikit lagi. Okey. Kai dapat buat tak tu Kai? Kai Zuran dapat buat tak tu Kai? Okey, jadi habis sudah masa untuk soalan nombor 1. Okey, jadi cikgu akan terangkan soalan nombor 1. Okey. Jadi semua cikgu nak mula buat dekat depan, boleh ke? Boleh. Okey, mana yang lain ni? Ya Allah, kenapa senyap ni? Puasa ke ni? Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 1A. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada soalan 1A. Masing-masing dah ready ke ni? Cikgu nak buat soalan 1A ni. Ready. Okey. Okey, A. Cara dia 437. Dah sah-sah kamu tengok kat sini. Tak ada pun nombor kosong. Jadi dekat sini 1, 2, 3. Dia ada 3 angka bererti. Ni jawapan dia. 3 angka bererti. Okey, soalan B. 2,700. 2,700. Yang pertama sekali 2 dengan 7. 1, 2. Dia ada 2 angka bererti. Siapa buat 2 angka bererti pun betul. Okey, cikgu masukkan kosong yang pertama. Siapa yang buat 3 angka bererti pun betul. Dan last sekali cikgu masukkan 4. Jadi dekat sini cikgu masukkan 4 angka bererti. Inilah jawapan dia. Dia ada 3 jawapan. Itu soalan B. Habis. Soalan C. 40059. Kosong di tengah memang dikena kira sebagai angka bererti. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi soalan nombor 1C ada 5 angka bererti. Habis. Jelas ke semua? Boleh faham sampai C? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan D sampai G. Cikgu buat satu row. Siapa ada soalan, cikgu buka. Soalan D, 30.00. Ini ada perpuluhan. Ni ada titik perpuluhan. Jadi, kamu kena kira semua kosong. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi, dekat sini kita ada 4 angka bererti. Okey, soalan soalan E. 3.001004. Semua kosong, dia berada di tengah-tengah antara nombor yang ada nilai. Nombor 3 dengan nombor 4. Jadi kosong semua ni kena masukkan dalam kita punya pengiraan angka bererti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi soalan E kita ada 8 angka bererti. Soalan F. Okey, 32.4000. Bila perpuluhan ada kosong di belakang, kamu kena ambil dia punya angka bererti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi soalan F kita ada 6 angka bererti. Okey, kita teruskan kepada soalan G. Soalan G, kita punya pengiraan ada kosong dia berada di tengah. Jadi bila dia berada di tengah, dia masuk dalam angka bererti. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita ada 5 angka bererti. Jelas ke semua? Sampai G boleh faham? Sampai G boleh faham ke semua? Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada H sampai K. Untuk soalan H, bila di depan, kosong berada di depan, tak dikira sebagai angka bererti. Jadi, bila nak mula kira, kamu tengok nombor 2 ni. Jadi, mula daripada nombor 2, kita kira sebagai angka bererti. 1, 2, 3. Jadi, dekat sini soalan H, kita ada 3 angka bererti. Okey, soalan I. Dia punya kosong dekat depan tak perlu kira.
Bila nak mula kira? Bila kamu nampak nombor 2. Jadi dekat sini kosong di belakang macam mana? Kita kena kira sebagai angka bererti. Cara dia 1, 2. Jadi soalan I kita ada 2 angka bererti. Okey. Soalan J. Kosong di tengah memang dikira sebagai angka bererti. Di depan tak kira. Jadi kita mula kira daripada nombor 1. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita ada 4 angka bererti. Soalan K. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 angka bererti. Kosong yang awal tak perlu kira. Okey. H sampai K. Semua jelas ke semua? H sampai K. Jelas. Okey, baik. Okey, soalan L. Rasa-rasa soalan L ni ada berapa angka bererti? Cikgu nak tanya kamu. Soalan L ni ada berapa angka bererti? 2. Pandai. 2 angka bererti. Soalan M ni rasa-rasa ada berapa angka bererti soalan M ni? 4. 5. 5. 1, 2. Kosong ni ada 3, 4, 5. Dia ada 5 angka bererti. Okey, soalan N ni ada berapa angka bererti semua? 3. Okey, pandai. Soalan O ada berapa angka bererti? 2. 2 angka bererti. Okey, habis. Jadi, bila masuk soalan angka bererti, kamu jangan buat silap. Kamu jangan buat silap. Okey, habis dah. Okey. Jadi, sebab tu cikgu cakap hari ni kita belajar angka bererti je. Kita ada lebih kurang 40 minit. Okey. Cikgu masih lagi dalam angka bererti. Cikgu masih lagi dalam angka bererti. Cumanya, lepas ni kita nak masuk kepada perbundaran. Perbundaran. Bila tadi kamu dah faham soalan-soalan tadi dengan baik, cikgu akan ajar kamu cara nak buat perbundaran. Okey. Jadi, macam mana perbundaran ni? Okey, ni nota. Perbundaran. Sebab ada soalan, dia minta, okey, bagi jawapan dalam 2 angka bererti. Tapi kita punya jawapan ada 5 angka bererti. Jadi kamu kena ubah dia menjadi 2 angka bererti dengan kaedah perbundaran. Tadi yang kita belajar tadi, kita nak cek nombor tu ada berapa angka bererti. Belajar perbundaran. Perbundaran ni ada 2 sahaja. Kalau kamu nampak nombor 0 hingga nombor 4, kamu tak perlu tambah 1. Tak perlu tambah 1. Tapi kalau kamu nampak nombor tu 5 hingga 9, kamu perlu tambah 1. Okey. Ini sahaja nota untuk perbundaran. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk satu contoh. Cikgu akan tunjuk satu contoh. Dah ready ke belum ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke? Dah. Okey. Cikgu akan pergi kepada soalan A sampai B. Soalan A sampai B. Kita nak belajar cara nak bundarkan. Okey, yang pertama sekali soalan A. Soalan A ni, okey, cikgu nak tanya kamu. Soalan A ni, sebelum dibundarkan, ada berapa angka bererti kat sini semua? Cikgu nak tanya. Ada berapa angka bererti kat sini? 4. Pandai. Kita ada 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Habis. Okey, kemudian kita nak jadikan dia 1 angka bererti. Angka bererti yang pertama yang mana? 0, kita tak kira dia sebagai angka bererti. Cikgu salin balik 0.002498. Pengiraan angka bererti bermula daripada nombor 2. Jadi nombor 2 menjadi angka bererti yang pertama. Jadi lepas tu kita buat palang. Kita tengok nombor dekat belah belakang dia. 4. Kalau nombor 4, kamu tengok kat sini. 0 hingga 4 tak perlu tambah 1 dekat 2. Jadi jawapan untuk 1 angka bererti adalah 0.002. Ini jawapan untuk 1 angka bererti. Okey, cikgu tunjuk pula kalau 2 angka bererti. 0.002498. Dia nak 2 angka bererti. Kira dulu sampai 2 angka bererti. Pengiraan bermula daripada 2, 1 angka bererti, 2 angka bererti. Dia mula, dia habis dekat 4. Buat palang, bulatkan nombor belakang palang.
Oh, nombor 9. Nombor 9 dekat mana? 5 hingga 9. Jadi dia perlu tambah 1. Tambah 1 dekat mana? Tambah 1 dekat 4. Jadi jawapan untuk 2 angka bererti ialah 0.0025 sebab 4 tambah 1. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham? Go. Okey, Boleh. baik. 3 angka bererti. Tengok betul-betul. Cikgu tulis dekat atas ni. 0.002498. Dia nak 3 angka bererti. Mula kira daripada 2. 1, 2, 3. Buat palang. Tengok nombor dekat belah belakang. Nombor belakang kita 8. Jadi bila nombor 8, 5 hingga 9. 8 berada di antara 5 hingga 9. Jadi kita perlu tambah 1 pada nombor di depan. Jadi 9 ni tambah 1, dia jadi 10. Jadi kita tambah 1 dekat 4. Jadi 0.002, 4 tambah 1 jadi 5. Cumanya 9 ni dia dalam palang. Jangan kamu buang. Kamu kena letak sebagai kosong. Jadi untuk 3 angka bererti, jawapannya adalah 0.00250. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Jelas, cikgu. Jelas. Okey, baik. Okey, soalan B. Dia nak 1 je angka bererti. Cikgu buat. Cikgu buat pakai pen warna biru. 674.6. 1 angka bererti. Kita mula daripada nombor 6. Maksudnya, kita buat palang. Kita tengok nombor belakang. 7. 7 dekat belah belakang. Kita kena 5 hingga 9. Kita kena tambah 1. Tambah 1 dekat 6. Jadi dia jadi 7. Tapi kamu kena faham. Daripada 674 ni jatuh kepada nombor integer. Jadi jangan ubah nilai dia. Tadi 674 tiba-tiba jadi 7. Salah lah. Jadi kalau dia dekat dalam kawasan integer. Di dalam kawasan integer. Jadi, kamu kena masukkan kosong dengan kosong. Walaupun cikgu tulis 700, macam cikgu bagi tahu tadi, ini boleh jadi 1 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham ke kat situ? Boleh. Okey. Okey, cikgu ulang. 2 angka bererti. 674.6. Dia nak 2 angka bererti. Okey, kita kira. 1 angka bererti, 2 angka bererti. Okey, buat palang. Maksudnya kita berhenti sampai situ. Kita tengok nombor belakang dia. Nombor belakang dia nombor 4. Kita tengok nota yang cikgu bagi. Kalau nombor 4, nombor depan tak perlu tambah kosong. Jadi jadi tulislah 67. Cumanya, sebelum titik perpuluhan ni, dia dalam keadaan integer. Jadi jangan buang nombor 4 ni. Kamu kena letak juga, cuma gantikan dia sebagai kosong. Dekat sini kamu jangan cakap dia 3 angka bererti. Dia tetap 2 angka bererti sebab 1, 2. Jadi ini jawapan dia kalau 2 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Akhir sekali, 3 angka bererti. 674.6. Kira, dia nak 3 angka bererti. Mula kira daripada 6, 1, 2, 3. Okey, dah 3, buat palang. Lepas tu tengok nombor belakang. 6. 6 ni kena tambah 1. 6 tambah 1 dekat nombor depan. Jadi kita akan dapat untuk 3 angka bererti 675. Ini jawapan untuk soalan A dengan soalan B. Boleh faham ke yang cikgu cuba sampaikan ni? Boleh. Okey. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh, go. Okey, baik. Okey, kita akan buat soalan. Kita nak bundarkan. Okey, soalan A dengan soalan B cikgu dah buat. Soalan A dengan soalan B cikgu dah buat. Okey, jadi daripada soalan A dengan soalan B, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan CDE. Soalan CDE. Cuba buat soalan C, D dan E. Bundarkan. Ni kat sinilah kamu nak belajar bundarkan. Okey, nampak ke soalan C, D, E dekat depan yang cikgu share ni? Nampak. Okey, bagus. Okey, cuba buat.
Dah ada yang dah siap dah. Bagus. Wafi dapat buat tak tu Wafi? Boleh go. Okey. Okey, cikgu bagi masa Cikgu bagi masa 3 minit cukup ke 3 minit? Derani, 3 minit cukup ke Derani? InsyaAllah cukup. InsyaAllah. Okey. Okey, 2 minit lagi. Dah siap hantar? Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Qayyim. Qayyim dapat buat tak tu Qayyim? CDE. Dapat. Okey.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey semua, cikgu nak buat soalan CDE boleh ke? Boleh. Okey, kita akan pergi kepada soalan CDE. Kita akan pergi kepada soalan CDE. Okey, jadi cikgu harap betul kamu buat Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan bagi tahu yang nombor ni angka bererti dia boleh berubah-ubah. Tapi nak ubah ada satu syarat. Kamu tak boleh main ubah je. Kamu kena pakai perbundaran. Okey, kita pergi kepada soalan C. Dia nak satu angka bererti 68.237. Bila dia nak satu angka bererti, kamu bulatkan satu. Kamu buat dia. Okey, ni satu angka bererti ni nombor 6. 6 ni lah satu angka bererti. Tapi kamu kena buat palang. Kamu buat palang. Kamu bulatkan nombor belakang. Nombor belakang dia 8. Jadi kita tambah satu dekat 6. Jadi 7. Tapi kamu kena faham. Dekat sini bahagian integer. Dekat sini bahagian perpuluhan. Jadi bila integer, jangan kamu tinggalkan dia jadi 7. Kamu kena jadikan dia ambil 8 ni jadi kosong. Ini jawapan kalau satu angka bererti. Cikgu, bukankah satu angka bererti kena ada satu je nilai? Kan cikgu bagi tahu dah, kalau integer, kosong di belakang, kamu boleh ambil kosong tu sebagai angka bererti dan kamu boleh tak ambil. Jadi dekat sini kita tak ambil. Jadi kita ambil 7 je sebenarnya sebagai satu angka bererti. Satu angka bererti. Jelas ke semua untuk yang C cikgu buat? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, 67 dia nak dua angka bererti. 1, 2. Jadi kita berhenti sampai 68. Kita buat palang, kita bulatkan nombor 2 dekat belah belakang. Nombor 2. 2 tu tak perlu tambah 1. Jadi untuk dua angka bererti jawapan dia 68. Ini adalah apabila dua angka bererti. Dan yang terakhir 68.237. Pertama sekali cikgu nak kamu faham betul-betul dia punya step. Bila dia nak 3 angka bererti, kamu cek dulu 3 angka bererti itu sampai mana? 1, 2, 3. Lepas tu buat palang. Lepas tu bulatkan. Jadi nombor 3, cek tak perlu tambah 1. Jadi dekat sini 68.2. Jadi ini adalah 3 angka bererti. Ini jawapan dia. Jelas ke? Boleh faham ke ni semua? Boleh. Okey, Boleh, Go. mana yang lain ni? Okey, bagus. Okey. Satu angka bererti 0.04526. Bila dia nak satu angka bererti, okey, nombor 4 ni je satu angka bererti. Kita buat palang, kita bulatkan 5. 5 kena tambah 1. Jangan tak tambah 1. 0.04 tambah 1 dapat 5. Ini adalah jawapan apabila satu angka bererti. Dua angka bererti 0.04526. Jadi ni dekat bahagian perpuluhan dah tahu. Okey, bila dia nak dua angka bererti 1, 2. Buat palang bulat 2 tak perlu tambah depan. Jadi bila dia nak dua angka bererti jawapan dia 0.045. Ni jawapan dia apabila dia dua angka bererti. Dia nak 3. Kosong, cikgu salin balik soalan 0.04526. Boleh 3. 1, 2, 3. Buat palang, bulatkan nombor belakang palang 6. Jadi 6 kita kena tambah 1 dekat nombor depan. Kita akan dapat 0.0452 tambah 1 dapat 3. Ini jawapan kalau 3 angka bererti. Tu jawapan dia. Okey, akhir sekali soalan E. 90.340. Dia nak satu angka bererti. Okey, sampai sini je satu dia. Buat palang kosong. Tak perlu nak tambah kosong dekat depan. Jadi, jawapan dia 9. Tapi kamu kena faham, ini integer. Dan mana boleh kamu ubah nilai 90 jadi 9. Jadi, kosong ni kita kena tulis juga. Jadi, inilah jawapan satu angka bererti. Okey, dua angka bererti 90.340. Okey, dua angka bererti tu yang mana? Okey, dua angka bererti adalah kita buat dulu. 1, 2. Buat palang 3. Jadi 3 tak perlu tambah dekat depan. 90 dekat sini 90 adalah dua angka bererti.
Dan yang terakhir, 90.340, 3 angka berarti. 1, 2, 3. Buat palang, kita tengok nombor 4 belakang. Jadi nombor 4 tak perlu tambah nombor 1 dekat depan. 90.3. Inilah jawapan 3 angka bererti. Jelas ke semua untuk perbundaran? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit, jelas ke semua? Kok dah layu dah ni. Jelas. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Risau cikgu ni sebab berpuasa kan. Okey. Jadi, kita cuba buat lagi 3 soalan. Sebab yang hantar dekat cikgu ada sikit je, ada 7 orang je. Mana yang lain ni? Okey, kod ada yang baru faham. Ada yang baru faham. Kita cuba buat lagi 3 soalan. Okey. Jadi, cikgu nak kamu semua cuba buat lagi 3 soalan F, G dan H. Okey. Cuba buat F, G, H. Naklah F, G, H. H, I, J. H, I, J. Soalan ni sama ke dalam buku modul kamu? Cikgu nak tanya sama ke lain? Lain. Lain. Okey, lain tak apalah. Okay, ni nanti cikgu nak buat sebagai homework tahu yang ni tahu. Okey, boleh cuba buat. Okey, cikgu bagi 3 minit. 3 minit. Okey, Kau Yim rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Okey, 1 minit lagi semua.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, boleh ke cikgu nak mula buat soalan ni? Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat HIJ. Alamak, tak dengar suara. Boleh ke? Boleh. Hello. Okey, baik. Boleh. Okey, jadi satu angka berarti cikgu ajar 0.000376. Okey. Cikgu akan tunjuk satu-satu. Cikgu akan tunjuk satu-satu. Okey, ini adalah kita punya nombor. Kita punya nombor. Cikgu akan tunjuk. Okey, satu angka berarti. Angka berarti yang pertama kita bermula daripada 3. Kita buat palang, kita bulatkan nombor 7. Kalau nombor 7 kena tambah 1 tak dekat depan? Cikgu nak tanya kamu. 7 kena tambah 1 tak? 7 cikgu bulatkan ni kena tambah 1 tak semua? Alamak. Qayyim, rasa-rasa 7 ni kena tambah 1 tak? Kena. Kena. Nampak ni. Nota daripada cikgu. Kalau nombor tu 0 hingga 4, apa tu? 0, 1, 2, 3, 4. Tak perlu tambah. Kalau 5 hingga 9, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu perlu tambah 1. Jadi sekarang ni 7 ni kamu kena tambah 1. Jadi jawapan dia 0.0003 tambah 1 dapat 4. Ni jawapan untuk H. Okey, habis. 2 angka bererti. Okey, ni pertama, ni yang kedua. Jadi kita buat palang nombor 9. 9 kena tambah 1 tak? Cikgu nak tanya, 9 kena tambah 1 tak? 9 kena tambah 1 tak semua? Kena. Okey, kena. Jadi dekat sini 0.0003. 7 tambah 1 dapat 8. Okey, habis. Okey, 3 angka berti. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita buat palang nombor 6. Nombor 6 kita pergi. Okey, nombor 6 kena tambah 1. Jadi kita tambah 1. Cumanya 9 ni bila dia tambah 1 dia jadi 10. Dia tak boleh tulis 10. Jadi kita tambah 1 dekat depan. Jadi jawapan dia 0.0003. 7 tambah 1 dapat 8. 9. 9 ni jadi 0. Kita kena tulis 0 tu. Sebab dia punya angka berti. 1 angka berti. 2 angka berti. 3 angka berti. Tu jawapan untuk H. Jelas ke semua untuk soalan H? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jangan layu lagi. Cikgu tahu berpuasa. Okey, satu angka bererti 0.09607. Bila dia minta satu angka bererti. Okey, ni 1. Lepas tu bulatkan 6. 6 ni kita kena tambah 1 dekat depan. Jadi bila kita tambah 1 dekat depan, 9 ni kita tambah 1, dia akan tambah lagi 1 dekat depan. Jadi kita akan jadi 0.1. 9 nak kena tulis tak? Cikgu nak tanya kamu semua. Kalau satu angka berarti 9 ni untuk jadi 0 ni nak kena tulis tak? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? 9 ni nak kena tulis 0 tak? Cikgu nak tanya. Tak payah. 1 ego. 1. Tak payah tulis 0. Sebab cara dia punya angka berarti ni dah satu angka berarti. Jadi tak perlu nak gantikan dia dengan 0. Okey, bagus. Okey, 0.096. Lepas tu 07. 2 angka berarti. 1, 2. Kita tengok kepada nombor 6. Okey, 0 kat belakang. Dah 0 nak tambah 1 macam mana? Okey, kalau 2 angka berarti jawapannya 0.096. Ni jawapan dia. Okey, 3 angka berarti 0.09607. Dia nak 3 angka berarti 1, 2, 3. Okey, kita buat palang. Kita tengok nombor 7. Jadi bila nombor 7, dia kena tambah 1. 0.0961. Ini adalah jawapan untuk 3 angka berarti. Mana? 1, 2, 3. Nampak dia ada 3 angka berarti. Habis dekat situ. Okey, soalan I semua. Jelas ke semua soalan I? Boleh faham?
Okey ke? Soalan I semua boleh faham ke? Hello, soalan I semua boleh faham ke? Boleh. Okey. Soalan Oh, J. boleh. Okey, baik. Okey, responlah. Kesian cikgu cakap sorang-sorang. Okey, soalan J. 5389.6. Okey, ini adalah dekat sini. Ini adalah dekat sini. Okey, kita akan jawab untuk 1 angka bererti, 2 angka bererti dan 3 angka bererti. 1 angka bererti dimula daripada 5. Okey, kita buat palang. Kita tengok 3. Jadi 3 tak perlu tambah 1. Jadi dia 5 je. Cumanya dekat sini adalah bahagian integer. Dia bahagian nombor bulat. Kamu tak boleh tulis 5 je. Kamu kena gantikan bahagian 3 jadi kosong. Bahagian 8 jadi kosong. Bahagian 9 jadi kosong. Ini jawapan dia. Jangan jadi daripada 5,000 tiba-tiba jadi 5. Cuba kamu bayang orang tu ada RM5,000, tiba-tiba kamu bagi dia RM5. Marahlah dia. Okey. Seterusnya, soalan I dia nak 2 angka berti. 1 2. Kita buat palang, kita tengok nombor dia. Nombor 8. 8 kena tambah 1. Jadi dekat sini 5, 3 tambah 1 dapat 4. Jadi kat sini gantikan dengan kosong. Kat sini gantikan dengan kosong. Sebab dia integer. Dia boleh. Dia boleh. Okey, ni jawapan dia. 2 angka berti. Okey, 3 angka berti. 1, 2, 3. Kita buat palang. Ni nombor 9. 9, kita kena tambah 1. 5, 3, 8 tambah 1 dapat 9. Jadi nombor 9 ni jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan macam ni je. Kamu kena gantikan dia dengan kosong. Ini jawapan untuk J. Jadi kamu kena faham. Ini adalah bahagian integer. Yang bahagian 6 ni bahagian perpuluhan. Kalau bahagian perpuluhan tak apalah kamu tak payah tulis kosong. Tapi bila integer kamu kena faham. 389 walaupun dia minta 1 je angka berti, 389 ni dia tetap ada nilai. Ini nilai ratus, ini nilai puluh, ini nilai sah. Kita kena gantikan dia dengan kosong. Macam mana semua? Jelas ke? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Jelas. Boleh. Okey. Adlan. Jelas ke Adlan yang cikgu ajar ni? Boleh faham? Dah hilang dah semua. Nak berbuka dah kan? Okey, cikgu harap jelas. Cara cikgu bundarkan, kita ada buat 3 soalan kat sini. 3 soalan dekat sini, ada 2 contoh. 3 tambah 3 tambah 2. Kita ada 8 soalan melibatkan perbundaran. Okey, nak kira angka berti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 soalan kita belajar untuk kira angka berti. Ini nota daripada cikgu untuk kira angka berti untuk kosong di belakang. Keunikan untuk integer, dia ada banyak jawapan. Keunikan untuk perpuluhan, kamu boleh buat banyak jawapan. Silap, kamu boleh tambah kosong. Jadi bila tambah kosong, kamu boleh tambah angka berti kamu. Itu keunikan masing-masing. Integer, maksimum dia kalau tengok dekat sini dia ada 5 je. Tapi perpuluhan dia boleh terus tambah kosong, terus tambah kosong, terus tambah kosong. Okey, untuk nombor kosong di depan memang kita tak kira dia sebagai angka berti. Untuk nombor kosong di tengah memang kena kira dia sebagai angka bererti. Cumanya kamu kena hati-hati dekat nombor belakang sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh ke? Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu ni? Tak ada. Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi, kita akan cikgu ada lagi 5 minit. Cikgu ada lagi 5 minit. Cikgu akan ajar kamu cara nak buat soalan nombor 5 ni. Soalan muka surat 17. Okey.
Jadi soalan muka surat 17 ni adalah soalan yang senang je sebab kamu dah tingkatan. Jadi bila kamu dah tingkatan, kamu ada kalkulator. Masing-masing ada kalkulator. Ada kalkulator tak tu masing-masing? Ada kalkulator tak tu? Ada. Okay, go. Ada. Jadi bila ada kalkulator, kita terus tulis sebiji. Guna kalkulator, bila kamu nampak soalan macam ni kan, guna kalkulator, kita kalkulator, kita terus tulis sebiji. Terus tulis 45 tolak 28.34 tambah 5.856. Nampak? Kita terus tulis sebiji. 45 tolak 28.34 tambah 5.856. Jadi dekat kalkulator dia akan bagi terus jawapan 22.516. Ini adalah step 1. Okey, jelas ke semua step 1? Jelas. Jelas. Okey, guna kalkulator, tulis sebiji. Maksudnya tulis sama macam yang soalan bagi. Okey, jadi daripada sini untuk soalan A, dia minta 2 angka bererti. Nampak 2AB ni. 2 angka bererti. Maksudnya daripada sini kamu kena tukarkan dia kepada ada 2 angka bererti. Jadi kita kira macam tadi. 1, 2. Kita buat palang nombor 5 dekat belakang. Jadi kena tambah 1. Jadi untuk jawapan 2 angka bererti untuk soalan A adalah 23. Ini adalah operasi. Susah ke? Tak susah sebab kamu ada kalkulator. Kamu tak perlu nak selesaikan satu-satu. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. Kita pergi kepada contoh F dan contoh G. Contoh F je lah. Kita dah nak habis masa. Okey, contoh F. Masing-masing boleh tengok kepada F. Dia tak kisah apa-apa operasi tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Bila kamu ada kalkulator, kamu terus tekan. Okey. Jadi dekat sini kamu tekan terus kalkulator. Cuba masing-masing tekan kalkulator. Cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa semua? Cepat tekan kalkulator. Dapat berapa? Step pertama, tekan kalkulator. Cepat soalan terakhir ni. Soalan F, tekan kalkulator. Dapat berapa? Koyim, tekan kalkulator. Dapat berapa Koyim? Tengah tekan ke tu? Alisara, kita tekan kalkulator soalan F ni kita dapat berapa? Siapa-siapa tolong cikgu tekan kalkulator. Ada orang tak ni? Tekan kalkulator dapat berapa? 28.166. Okey, 28.166. Selesai step pertama. Okey, step yang kedua kita tengok berapa angka bererti dia nak. Okey, dia nak 4 angka bererti. Bila dia nak 4 angka bererti, kita buat macam tadi. 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat palang, kita bulatkan 6. 6 kena tambah 1 tak semua? Kena. Ya, 28.1, 6 ni kena tambah dengan 1, kita dapat 7. Okey, jadi inilah jawapan F kita. Jadi sebenarnya soalan tu tak susah pun. Jadi bila kamu tengok dekat soalan muka surat 17, kita dah habis dah angka bererti. Angka bererti cikgu dah ada ajar dah. Cara nak cari angka bererti, cara nak bundarkan angka bererti, cara nak operasi angka bererti. Ini operation, tambah, tolak, darab, bahagi, kita tekan sebiji. Kalau dia ada kurungan, maksudnya kita kena tekan juga dalam kalkulator kurungan juga. Kalau tak ada kurungan, tak payah tekan. Lepas tu, nak berapa angka bererti, kita buat pakai teknik perbundaran tadi. Okey semua, boleh ke? Jelas ke? Boleh. Okey, ngantuk. Penat ke ni? Penat nak berbuka ke ni? Penat nak berbuka ke ni? Nak dengar suara sikit?